Okey, semua dah masuk. Okey, bab ni kita belajar tentang bab kelajuan. Okey, kelajuan ni sebabkan setiap benda ataupun setiap objek ataupun setiap orang, kelajuan dia berbeza. Pernah tak awak jalan dengan kawan-kawan awak? Mesti ada seorang atau dua orang yang laju, betul tak? Awak jalan dengan dia, tiba-tiba kat depan dah dia. Betul? Tu kelajuan lah. Ada kawan awak yang laju jalan, okay, disebabkan oleh mungkin satu, dia tak pernah, dia suka buat kerja yang cepat lah. Okay. Tapi sekarang ni kelajuan yang kita belajar ni bukan pada siapa jalan cepat ataupun lambat lah. Tapi kelajuan kat sini kita nak ukur berapa kelajuan setiap benda. Bila dia bergerak, adakah dia bergerak dengan cepat ataupun lambat. Okay. So awak kena ingat yang ni adalah definisi bagi kelajuan. Iaitu kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okay, itu maksud kelajuan. Okay, contohnya kat sini kita tengok, okay, yang ni adalah orang yang naik motor, digunakan kenderaan motor dan juga basikal. Okay, so biasanya untuk naik motor, okay, untuk orang yang menaiki motosikal, dia menggunakan enjin. So enjin mesti bergerak dengan pantas. Okay, so nampak tak dia bergerak 10 pagi dan 10.05 pagi dia dah sampai 5 km dah. 5 km saja. So masa yang diambil adalah singkat. Manakala orang yang berbasikal, digunakan basikal pada 10 pagi ke 10.40 pagi baru dia sampai 5 km. Jadi pergerakan dia sangat lambat. Okay, kita ukur daripada masa dan juga jarak. Okay, itu adalah kelajuan. Jarak dan juga masa. Boleh faham? Okay, nampak tak di sini awak kena ingat objek yang pegun tidak mempunyai kelajuan. Tahu tak maksud apa pegun? Pegun tu maksud dia statik, tak bergerak. Okay, yelah, dia kan tak bergerak, so dia tak ada kelajuan. Okay, so kelajuan suatu objek juga awak kena ingat tidak tetap. Okay, contohnya, kalau sebuah kereta yang bergerak laju akan bergerak dengan perlahan apabila hendak berhenti. So tak semestinya sama, kereta tak semestinya laju. Ada juga orang yang bawa lambat. Okay, bergantung pada kelajuan dan juga jarak. Okay, so ini okay, tak apa, ini tak payah. Itulah sana mungkin ada masalah internet. Tak apa, cikgu dah rekod, nanti dia boleh tengok balik. Okey, kita tengok kita tengok pula unit kelajuan. Okey, tadi macam cikgu kata. Okey, tak. Ini kan dia bagi contoh saja Farah. Dia bagi contoh saja. Pukul 10 pagi untuk 5 km ni dia kayuh 10.40 pagi baru sampai, macam tu je. Dia bagi contoh. Okay, dalam masa 40 minit dia boleh sampai 5 km. Tapi untuk motor 5 km dia sampai 10.05 pagi. Yelah, contoh-contoh. Dia bagi contoh je. Menunjukkan yang mungkin orang ni tak berapa kuat berbasikal lah. Kan dia kata sini, kelajuan tu tak tetap. Okay, contoh kalau awak boleh berbasikal dalam 5 km mungkin dah sampai 10 suku dah sampai lah. Untuk 5 km boleh je. Tengok kepada kelajuan yang awak boleh lakukan, daya yang awak boleh lakukan. Okay, ini sebagai contoh saja. Okay, so dalam kelajuan ni ada unit. Macam tadi cikgu kata, satu dia melibatkan apa? Jarak. Jarak yang dilalui. Macam ni lah basikal ni, jarak yang dilalui adalah 5 km. Okay, boleh faham? So jarak. Kemudian masa yang diambil. Okay, so kelajuan mesti ada ni, dua faktor ni. Jarak yang dilalui dengan masa yang diambil. Boleh? Jadi untuk unit dia, awak kena gunakan jarak dan masa ni. So kita kena letak jarak antara meter, sentimeter ataupun kilometer. Okay, masa awak kena gunakan jam ataupun minit ataupun saat. Okay, boleh? So kita gunakan unit ni macam ni. Sentimeter per saat, cm per second, per saat. Okay, ataupun meter per saat, ms. Ataupun kilometer per jam, km, j. Kita tengok pada unit dia. Okay, boleh? So ingat ini unit dia. So bila jawab mesti ada unit ni. Okay, sama juga macam matematik kan. Kalau tak ada unit, salah jawapan. Okay, macam tu juga sains. Okay, so kita sekarang ni tengok hubungan antara kelajuan, jarak dengan masa. Okay, kita tengok hubungan dia. Okay, tak semestinya objek tersebut dia jarak yang diambil tu kan tengok kelajuan dia macam mana. Okay, kita bandingkan kelajuan dia.
Okay, so kita tengok sini lah eksperimen yang ni. Okay, so eksperimen yang ni dia kata hubung kait kelajuan dengan masa. Okay, contohnya mengkaji hubungan antara kelajuan objek dengan masa yang diambil oleh objek untuk bergerak pada jarak yang ditetapkan. Okay, so dia gunakan sini perbezaan dia yang pertama. Okay, dia gunakan daya tolakan. Dia tolak kereta mainan A, landasan dia 1 meter. Dan juga kereta mainan B pun landasan dia 1 meter. Cuma yang diubah sini adalah panjang landasan. Nampak tak panjang landasan ni berbeza? Okay, yang ni lagi, yang ni pendek, yang ni panjang sedikit. Okay, so dia rekodkan. Okay, dia ambil masa. Berapa masa yang dicatatkan oleh kereta mainan A atau mainan B. Okay, landasan dia 1 meter, cuma yang berlainan adalah kelajuan. Okay, disebabkan oleh, yang dimanipulasi adalah ketinggian landasan. Ketinggian nampak tak? Ini lagi tinggi daripada yang ni. Tapi dia punya dimalarkan yang sama adalah panjang landasan. Panjang landasan sama, cuma yang berbeza ketinggian. Okay, so sini contohlah cikgu tanya awak, siapa yang akan lagi cepat sampai? Kereta mainan A ke kereta mainan B? Jawapan awak? Okay, cikgu tak tunjukkan yang ni. Okay, cuba. Mainan B? Salah. Mainan A, pandai Mukarrabin. Kenapa mainan A? Tengok tak kat sini? Ketinggian dia lagi tinggi. Cuba awak main permainan tu. Okay, kalau lagi tinggi landasan ni, lagi cepat dia turun. Okay, lagi cepat dia turun. Kalau ni dia lambat sebab dia rata sedikit. Okay, boleh? So jawapan dia A. Kerana, okay, ketinggian landasan tersebut. Landasan landasan untuk kereta mainan A lagi tinggi daripada landasan B. Oleh kerana itu, kelajuan dia akan laju daripada mainan B. Sebab ni pun cerun, nampak tak dia cerun? Okay, daripada yang ni. Tahu cerun? Cerun tu lagi tinggi. Dia boleh terus turun macam tu saja. Macam awak lah naik bukit. Kalau awak naik bukit yang cerun, susah nak naik. Tapi bila yang landai macam ni, awak senang nak naik. Okay? Right, so faham Okay, kemudian kita tengok pula hubungan antara kelajuan dengan jarak pula. Okay, so ni dia nak tengok jarak dengan kelajuan dia. Okay, apa hubung kait dia. Okay, sekarang ni dia ada kereta mainan A dan juga kereta mainan B. Okay, sekarang ni diukur masa yang diambil oleh kereta mainan ni untuk turun. Okay, so sekarang ni awak rasa mana satu yang akan lagi cepat? Yang ni lagi tinggi landasan dia. Kereta mainan A lagi tinggi daripada kereta mainan B. Siapa yang akan lagi cepat masa yang diambil? Okay, Mukarrabin dah jawab. Yang lain? Yang dimanipulasi sini kelajuan kereta ataupun ketinggian landasan ni berbeza. Okay, pemboleh ubah dia bergerak balas dia yang kita nak tengok sekarang ni adalah jam radik tu. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan tu. So siapa yang lagi cepat turun? Ya, jawapan dia adalah kereta mainan A. Kerana tengok kecurunan dia. Okay, dia lagi tinggi daripada kereta mainan B, landasan dia. Sebabkan tu masa yang diambil oleh kereta mainan A lagi cepat. Okay, lagi cepat turun. Boleh Boleh faham tak? Itu saja. Kelajuan itu je yang awak fokuskan. Okay, fokuskan yang tu saja. Okay, so seterusnya kita tengok mengira kelajuan pula. Okay, untuk mengira kelajuan ni awak kena ingat formula dia. Okay, kelajuan adalah pergerakan suatu objek untuk jarak yang dilalui oleh objek itu dalam tempoh masa yang tertentu. Disebabkan itu, formula dia awak kena tengok kelajuan sama dengan jarak yang dilalui bahagi dengan masa yang diambil. Okay, formula ni kena ingat kerana bila dalam exam awak kena nyatakan juga. Okay, it's okay Sana. Nanti awak rujuk balik dekat YouTube. Okay, so yang ni, ini adalah formula dia. Okay, contoh, kita tengok situasi yang pertama. Seekor siput bergerak sejauh 1.3 cm. Okay, ini adalah dia punya jarak. Okay, 1.3 cm.
dalam tempoh masa 1 saat. Okey, kelajuan pergerakan siput dalam unit sentimeter per saat ialah apa? Okey, so sekarang ni dia minta awak pergerakan. So dia minta kelajuan dia. Jadi masa dia 1 saat dan juga jarak dia adalah 1.3. Jadi bahagi je lah 1.3 bahagi 1 saat sama dengan 1.3 cm per saat. Guna balik unit yang digunakan. cm dengan second dengan saat, saat. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok pula contoh seterusnya. Seekor tupai bergerak sejauh 30 meter dalam tempoh masa 60 saat dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, so jarak dia adalah 30 meter. Okey, jarak dia 30 meter. Kemudian masa dia adalah 60 saat. Okey, 60 saat. Jadi kita bahagi saja. 30 bahagi dengan 60 sama dengan 0.5. Okey, unit macam mana awak nak ambil? Awak ambil saja unit yang diberikan. Meter dengan saat. So, jawapannya 0.5 meter per saat. Boleh faham? Ambil saja unit yang diberikan, jangan ubah. Kecuali kalau dia suruh awak ubah, contoh dia kata dia nak dalam sentimeter, baru awak tukarkan sentimeter. Okey, boleh faham? Cikgu laju ke? Tak. Okey. Tak Okey, kita tengok pula soalan ni pula. Kuda dapat bergerak sejauh 76 km dalam tempoh masa 1 jam. Okey, kelajuan bagi pergerakan kuda dalam unit kilometer per jam ialah jarak dia 76 km dalam masa tempoh 1 jam. Okay, so awak bahagikan sajalah. So unit dia mesti letak km per jam. Okay. Sama juga nombor 2 ni, sebuah lori mengambil masa 3 jam untuk sampai ke satu destinasi sejauh 270 km. Okay, so sama juga. Boleh, so jawapan soalan dia lebih kurang macam ni lah. Antara dia suruh awak cari kelajuan, ataupun masa, ataupun jarak. Okay, boleh? Okay, boleh ya. So, kita pergi ke soalan pula. Itu saja. Bab ni senang. Dia just bagi tahu awak apa tu formula dia, maksud dia, okay. Cara nak tentukan siapa lagi laju ataupun siapa lagi cepat bergerak. Okay. So, itu saja awak kena tengok. Okay, boleh ya. Alright. So, kita pergi kepada soalan pula. Ada berapa minit je kan? Kita jawab sedikit soalan, lepas tu nanti kita sambung minggu depan. Sekejap. Latihan. Okey, kita tengok pula latihan ni. Okey, kita jawab soalan sedikit, lepas tu sampai habis masa kita habiskan. Okey. So ni bab kelajuan. Okey, latihan yang pertama ni. Okey, antara yang berikut kereta manakah yang paling cepat sampai ke garisan penamat? Wah, ni dia kata kereta lumba kat litar antara bangsa Sepang. Okey, dia sempat nak rekodkan. Okey, jadi jawapan awak, mana satu kereta yang paling cepat sampai ke garisan penamat? Ada? Cikgu letak soalan dekat WhatsApp. Ada. Soalan dengan latihan sekali cikgu bagi. Jawapan dia, ya, kereta B, pandai. So jawapan kat sini letak saja B, tak payah letak tapi lagi bagus kalau letak kereta kan. Ni letak sini kereta B. Kereta B. Okey? Kereta B, lagi senang. Okey, kemudian jelaskan jawapan anda. Macam mana kita nak jelaskan ni? Kenapa kata kereta B? Kerana nampak tak kat situ? Apa yang awak nampak? Ya, kerana kereta B lagi laju. Betul. Itu je lah jawapan dia. Okey, betul. So kata kerana okey,
Tu je jawapan dia. Tak perlulah macam dari sudut sains saya kan. Sebab kan tengok angle dia, tak payah macam tu. Awak tengok je dia paling laju. Okay. Pergilah. Okay. So yang ni apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan? Ni tadi dia punya definisi yang tadi cikgu bagi. Apa definisi dia? Kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat. Okay. Cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okay. So yang ni pun kena ingat juga. Sebab kan dekat UPSR, awak tak ada UPSR lagi kan? Tak apa. Yang penting nanti tahu soalan dia ada juga macam UPSR kan? Kita apa, it's okay. Awak ingat saja. Memang tahu ada exam juga kan? Ya. So yang ni dalam UPSR, selalu exam, mesti dia akan tanya pasal ni. Apakah maksud kelajuan? Apakah maksud daya? Sebabkan tu cikgu nak awak ingat juga setiap definisi untuk setiap bab lah. Okay? Nampak tak Darwish? Yang lain nampak? Darwish kata tak nampak. Dia nampak dah? Cikgu naikkan sedikit. Okay, soalan nombor 3 jawapan dia. Okay. Darwish nampak dah? Betul, cikgu naikkan lagi sedikit. Darwish kata dia tak nampak, yang lain nampak. Awak ke bawahkan sikit. Punya tu. Okay, sudah nombor 3. Definisi mesti sama je. Awak ingat, awak hafal. Okay, so dia mesti ada ukuran cepat atau lambat. Okay, sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Mesti ada ni. Lengkap ni baru dapat 1 markah ataupun 2 markah. Okay? Boleh? Cikgu teruskan soalan yang lain. Senang je kan? Tak ada susah. Yang ni senang sikit soalan dia. Lagi 6 minit. Okay, sebab tu cikgu nak habiskan yang ni. Okay, soalan nombor 4. Apakah unit kelajuan bagi pergerakan kereta tersebut? Apa unit kelajuan? Unit bagi kelajuan adalah kereta. Kereta nasib baik betul. Okay. Kereta jangan kata sentimeter per saat. Cikgu tumbuk awak. Sentimeter per saat. Itu siput je. Tahu tak? Okay, kalau kereta baru kilometer per jam. Jangan letak meter per saat ke ataupun sentimeter per saat. Salah. Letak kilometer per jam. Boleh, sebab dia kereta. Kereta objek yang besar. Objek yang besar perlukan jarak yang lagi panjang untuk bergerak daripada objek yang kecil. Okay, kalau kata cikgu adalah kereta sentimeter per saat, ada kereta mainan. Okay. Alright. So, masa pun dah nak habis kan? Okay. Nanti dekat rumah, memang kat rumah dah pun kan? Okay, lepas ni, okay, awak buat latihan yang cikgu berikan ni, ada masa. Okay, jangan ganggu. Kalau ada kerja sekolah, habiskan kerja sekolah dahululah. Sebab ni tuition saja kan. Ada masa terluang jawab soalan cikgu. Boleh? Okay, jawab soalan cikgu ni. Kemudian nanti minggu depan kita sama-sama periksa. Okay, cikgu nak bagi tahu awak besok kelas BM tiada. Kerana esok hari Wesak, cuti umum. Okay, jadi esok tiada kelas. Tuition tak ada. Tuition cuti. Boleh yang lain? Jangan tanya WhatsApp cikgu lagi. Cikgu, kenapa cikgu tak buka Zoom? Okay?
Boleh? Esok public holiday. Okay. So itu saja. Jumpa minggu depan. Okay? Okay, bye. Alright, bye-bye. Okay, bye.